KPM. Hai Cikgu Adlin. Hai Mira, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu tengah buat apa tu Cikgu? Oh, saya sedang menguji keasidan beberapa bahan dalam kehidupan harian dan makanan. Menguji keasidan? Macam mana cara nak menguji keasidan tu Cikgu? Senang saja Mira. Saya gunakan penunjuk universal dan warna yang terhasil akan saya bandingkan dengan skala pH. Wah, macam tu caranya. Tapi saya yakin mereka di rumah mesti nak tahu dengan lebih mendalam lagi cara bagaimana kita nak menguji keasidan sesuatu makanan, kan Cikgu? Betul. Okey, kalau macam tu apa kata kalau kita tengok dahulu profil Cikgu Adlin. Ayo kita saksikan. Baik, itulah dia sedikit latar belakang cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Adlin. Hai Cikgu Adlin. Ya, hai. Apa khabar Cikgu, sihat? Sihat. Wah, Cikgu sangat manis berbaju kurung Cikgu kita ya. Seronok bersama Mira hari ini. Terima kasih Cikgu. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, sebab tadi Cikgu dah kata nak uji tentang keasidan dalam makanan dan juga bahan-bahan di atas meja ni kan. Apa kata kalau kita sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu? Ya, betul. Dengan adanya COVID, wajib. Betul. Silakan. Kemudian dan bila kita sudah sanitasi tangan kita boleh buka peletup muka dan simpankan di dalam sampul peletup muka. Baik. Wah, lawanya Mira. Alamak, cantik betul cikgu kita. Manis baju kurung merah. Okey, Cikgu Adlin. Okey, siap dah simpan ya. Cikgu, tadi cikgu dah tunjukkan sedikit bagaimana cara nak menguji tu kan cikgu. Tapi sebenarnya cikgu, saya masih kurang jelas lah cikgu tentang topik yang kita nak belajar hari ini. Kita nak belajar apa sebenarnya cikgu? Sebelum saya pergi ke topik hari ini, biar saya mengulas sikit tentang warna-warna yang saya dapat tadi. Baik. Sebenarnya, ini adalah skala pH yang saya maksudkan tadi. Untuk menguji keasidan, saya menggunakan skala pH di mana skala ni mempunyai nombor 0 hingga 14. Baik. Di mana 7 menunjukkan neutral dan nilai yang melebihi 7 adalah alkali. Nilai yang kurang dari 7 adalah asid. Jadi, kita akan bandingkan warna setiap larutan dengan penunjuk universal dan kita akan bandingkan warnanya. Contohnya Mira, saya nak tanya. Okey. Sedia? Sedia, cikgu. Okey. Apakah pH untuk jus lemon? Jus lemon? Ya. Kalau jus lemon saya rasa dia 4 cikgu. Boleh ke? 4. Tengok warnanya. Sama tak warna jus lemon? Kena sama warna. Macam tu 1 cikgu. Ya, pandai anak murid saya. Cepatnya you belajar. Okey, itu yang kita nak belajar hari ini kan cikgu? Ya. Di mana subjek kita merupakan kimia dan juga subjeknya ialah kemahiran saintifik penitratan. Ya, tajuk Okey. kami. Baik cikgu, kalau macam tu mereka pun dah tahu kita nak belajar tentang penitratan ni cikgu. Kita berhenti berehat seketika? Okey. Boleh cikgu? Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Saya Nur Syariah Tasha dari SK Pancu Merah Serti Terengganu. Hari ini saya ada sajak untuk berikan kepada cikgu-cikgu semua. Ilmu yang telah engkau ajarkan adalah hadiah paling indah yang pernah engkau berikan. Terima kasih guru. #terima kasih guru. Selamat Hari Guru buat semua. Syariah Tasha dari SK Pancu Merah Serti Terengganu. Tak pernah lelaki ku ajarku beri makan
KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Adlin. Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ni, Cikgu? Kita dah tukar baju pula ni, Cikgu. Apa tu? Okey, sebenarnya tajuk kita hari ini adalah pentitratan. Pentitratan merupakan satu tajuk dari Kimia tingkatan 4 iaitu bab 6. Aktiviti 6.13. Jadi anak-anak murid di rumah bolehlah selak ke muka surat 170 siap-siap untuk teruskan dengan pembelajaran ini. Baik. Okey. Tajuk kita hari ini, kita akan fokuskan lebih kepada kemahiran manipulatif di mana kita fokuskan pada pengendalian radas, langkah-langkah, macam mana nak mengendalikan setiap langkah dalam pentitratan. Baik, langkah-langkah dia kan, Cikgu. Ya. Okey, sekarang Cikgu, kita ni dah tukar baju pula dah ni. Ya, kita tukar baju bukan untuk fashion show sebenarnya. Ini adalah kod makmal untuk keselamatan sebab kita eksperimen ini, aktiviti ini melibatkan bahan kimia Betul. yang berwarna. Jadi kita nak menjaga pakaian kita dan juga keselamatan kita. Dan ini dia glove ya. Kita pakai sarung tangan supaya asid yang kita gunakan tidak terkena pada tangan. Jadi Mira dah ada glove belum? Okey, glove saya. Ini dia glove. Okey, saya pun kena pakai, Cikgu. Ya. Okey, saya pakai juga Dan satu lagi, kita perlu memakai goggles iaitu cermin mata keselamatan. Tapi saya tak perlu pakai sebab saya kan rabun, dah ada cermin mata. Jadi cermin mata ni akan melindungi mata saya. Silakan Mira. Okey. Oh, Cikgu tak payah pakai sebab Cikgu dah pakai spek. Okey, faham. Tak apa, saya pakai Google saya. Betul tak, Cikgu, cara saya pakai? Ya, betul. Macam Okey ke? Batman. Okey, betul, Cikgu? Ya, betul. Okey, Cikgu. Saya dah ready dah ni. Nak belajar sekarang, dah tahu tentang langkah keselamatan dalam makmal. Seterusnya, Cikgu. Okey, sekarang saya nak sentuh sedikit tentang apa yang kita lihat tadi, yang berwarna-warni tadi. Sebenarnya, apa yang kita buat adalah kita menggunakan skala pH di mana saya dah jelaskan ya. Jadi untuk penunjuk universal ada warna-warna tertentu untuk menunjukkan tahap keasidan iaitu nilai pH. Tetapi kita juga ada penunjuk-penunjuk lain. Di sini saya ada dua penunjuk iaitu penunjuk methyl jingga dan satu lagi penunjuk phenolphthalein. Baik. Jadi penunjuk phenolphthalein dengan penunjuk methyl jingga hanya menunjukkan sama ada sesuatu larutan adalah asid atau alkali. Tapi nilai pH-nya kita tak tahu. Jadi asid ke alkali, itu je. Contohnya, marilah kita uji. Baik. Di sini saya ada satu sampel asid hidroklorik dan larutan kalium hidroksida iaitu asid dan alkali. Saya nak titiskan 3 titis. Peraturannya untuk penunjuk 3 titis. Ingat tu Mira? Okey, 3 titis saja, Cikgu. Ya. Jangan lebih. 1, 2, 3. 3. Teka warnanya. Warna dia macam agak kemerah-merahan sikit, Cikgu. Ya, betul. Merah. Okey, next. Untuk alkali. 1, 2, 3. Apa warnanya? Warna dia agak orange, Cikgu. Kuning-kuning orange sikit. Kuning. Ya, Maksudnya kuning. dengan alkali, warnanya adalah kuning. Baik. Dengan asid, warnanya adalah merah. Okey. Sekarang, cuba kita lihat penunjuk phenolphthalein dengan asid dan alkali. Saya akan titiskan berapa titis? 3 titis, Cikgu. Ya, bagus. Pandai anak murid saya. Apa warnanya? Oh, Cikgu. Yang tu dia tak ada warna lah, Cikgu. Ya, betul. Tidak berwarna. Kita tidak... larutan seperti ini kita katakan tidak berwarna. Kita tidak boleh menggunakan istilah jernih. Itu salah konsep ya. Jernih lawannya keruh. Itu salah. Jadi Mira memang betul. Tidak berwarna. Kalau saya kata putih, Cikgu, pun salah. Salah. Ini putih, susu putih. Tetapi ini adalah tidak berwarna. Okey. 3 titis lagi untuk alkali. Okey. Apa warnanya? Warna dia warna favourite saya, Cikgu. Warna pink. Ya, betul. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai merah jambu. Okey. Jadi, ini adalah dua sampel penunjuk asid base sangat-sangat berkait dengan tajuk pentitratan hari ini. Jadi, sebenarnya kita hanya akan menggunakan untuk menjimatkan masa, kita hanya menggunakan penunjuk
metil jingga dalam eksperimen kita. Jadi dalam tajuk ni, kita akan melihat apa kata saya memperkenalkan radas. Boleh, Terus cikgu. kepada radas. Boleh, silakan cikgu. Okey, radas yang terlibat dalam pentitratan. Okey, yang pertama, buret, Baik. pipet, pengisi pipet. Apa ni? Saya nak test. Ini bukan kelalangkun. Ini yang kita tuang cecair. Apa tuang nama apa dia? tu, apa tu? Alamak, apa nama dia cikgu? Corong turas. Corong turas. Tapi Mira dah kenal radas tu sebab jumpa kat dapur ke jumpa kat Makmal. Saya jumpa dekat dapur cikgu. Okey. Tuang minyak. Tapi kita gunakan di Makmal juga ya. Baik. Jadi seterusnya kita akan menggunakan sedikit air suling Baik. dan kelalangkun, jubin putih. Jubin putih ni sangat penting sebab ia akan menunjukkan pewarnaan yang kita dapat nanti semasa pentitratan. Baik. Cikgu boleh tak minta untuk cikgu tunjuk sikit kelalangkun tu kalau boleh? Okey, macam tu bentuk dia. Ya, inilah kelalangkun. Nampak tak macam ada bentuk kon sikit? Maka namanya kelalangkun. Baik. Kelalangkun ni kita namakan mengikut isi padu dia. Ini kelalangkun 100 ml. Okey, terima kasih cikgu. Okey, lepas tu cikgu, tadi cikgu dah tunjukkan tentang radas. Saya dimaklumkan yang ada juga satu lagi video yang cikgu nak tunjukkan. Betul ke cikgu? Betul. Sebenarnya untuk memahami pentitratan, kita perlu faham konsep di sebalik pentitratan. Apa yang berlaku semasa perubahan warna ni berlaku. Jadi saya telah menyediakan satu video khas untuk anak-anak murid semua. Jadi apa kita lihat video tersebut? Mari kita saksikan. Okey, di belakang ni cikgu. Okey, konsep pentitratan ni melibatkan pengetahuan sedia ada murid tentang asid, base dan alkali. Baik. Kita imbas kembali tentang asid. Apa itu asid? Asid adalah sebenarnya bahan kimia yang mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen, iaitu ion H positif. Jadi highlight di sini adalah ion H plus yang bergerak bebas. Itulah asid. Dan yang kedua, kita imbas kembali apa itu alkali. Alkali adalah bahan kimia yang mengion dalam larutan, dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Jadi highlight di sini OH minus. Maksudnya kalau asid, ion hidrogen. Kalau alkali, ion hidroksida. Baik. Dan konsep yang ketiga yang kita nak imbas kembali untuk tajuk ini ialah peneutralan. Peneutralan berlaku apabila asid bertindak balas dengan alkali dan menjadi neutral. Maksudnya ion H plus dan ion OH negatif. Okey, seterusnya dalam pentitratan radas yang kita nampak ni, dalam buret kita akan masukkan asid dan untuk kelalangkun di bawah tu, kita akan masukkan alkali dicampur dengan sedikit penunjuk asid base. 3 titis. 3 titis ya? Ya, Okey. itu dia kelalangkunnya. Dan asid akan menitis daripada buret kepada kelalang. Bukan menitis sendiri, kita kontrol ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Okey. Jadi, semasa asid masuk ke dalam kelalangkun, warna larutan dalam kelalangkun akan berubah mengikut kandungan, iaitu ion yang hadir. Oh, okey. Jadi, kuning ke merah. Sebab kita menggunakan penunjuk metil jingga hari ini. Okey. Yang ini pula cikgu? Yang ini adalah sebenarnya pemahaman konsep di sebaliknya. Apabila asid dititiskan, ion-ion hidrogen akan masuk ke dalam kelalang dan meneutralkan alkali di dalam kelalangkun. Jadi kepekatan ion hidrogen dalam kelalang makin bertambah. Meneutralkan ion hidrogen dan masa itulah kita dapat satu larutan yang neutral dengan perubahan warna. Perubahan warna daripada kuning kepada tidak berwarna. Kuning kepada merah. Kuning kepada merah lah. Apa pula tidak berwarna? Okey. Jadi, larutan akan menjadi neutral. Baik. Kerana selepas takat akhir yang kita hasilkan, takat akhir maksudnya kita dah mempunyai kuantiti asid dan alkali yang mencukupi untuk menghasilkan larutan neutral. Jadi, sebenarnya kalau kita rumuskan konsep hari ini, pentitratan asid base adalah kaedah penentuan kepekatan yang tidak diketahui. Maksudnya larutan tu kita tak tahu kepekatan, kita nak kenal pasti melalui teknik penentuan takat akhir
melalui tindak balas peneutralan. Jadi Baik. takat akhir ialah apabila titik terakhir menukarkan warna penunjuk. Wah, itulah sedikit konsep apa yang kita nak belajar hari ini kan cikgu? Ya. Baik, itu dia cikgu dah terangkan tentang konsep dah. Sekarang ni cikgu, kita nak berhenti berehat dulu ke macam mana cikgu? Oh, boleh. Okey. Boleh. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Faithful through the darkest of days, having to heartbreak away. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Amboi, sedapnya tengok buah lemon ni. Kan cikgu? Lemon ni, kalau cikgu tanya saya tahu. Dia asid. Betul. Okey cikgu. Tadi cikgu dah tunjuk tentang peralatan-peralatan dan juga konsep petitratan ni. Sekarang ni cikgu nak buat eksperimen pula. Betul? Ya. Okey. Sebelum kita buat eksperimen, kita perlu membilas radas. Okey, saya nak tanya Mira satu. Macam mana nak mencuci radas? Dengan menggunakan air suling, air paip. Okey. Sebenarnya mencuci memang kita menggunakan air paip. Tetapi untuk pentitratan, memandangkan ini adalah analisis kualitatif. Maksudnya kita mengkaji kepekatan sesuatu larutan. Okey, tujuan pentitratan ni adalah sebenarnya untuk mengenal pasti kepekatan larutan seperti yang dijelaskan tadi, kepekatan larutan yang tidak diketahui. Contohnya, kalau sesuatu botol tu labelnya dah rosak. Bila label dah rosak, maka kita tak tahu berapa kepekatan. Jadi kita boleh menggunakan kaedah pentitratan ini untuk mengenal pasti kepekatannya. Jadi sekarang oleh kerana kita menggunakan radas yang spesifik untuk pengukuran isi padu cecair, pencucian tak ada masalah. Tetapi cara membilas biuret ada caranya. Contohnya, sesuatu biuret tu perlu dibilas dengan menggunakan cecair yang akan diisi ke dalamnya. Contohnya, dalam kes ni kita akan mengisi asid. Maka kita akan membilasnya dengan menggunakan asid. Tak perlu banyak. Asid bukan mandi-mandi macam banyak-banyak. Okey, sikit je. Kita tuang sedikit. Lepas tu kita bilas dan kita buka pili untuk mengeluarkan asid. Okey, sebabnya ialah sekiranya terdapat titisan air di dalam dinding sebelah dalam biuret, maka ia akan mengubah kepekatan asid yang digunakan. Dia akan mencairkan asidnya. Okey, tapi Mira perhatikan sesuatu biuret tu terdiri daripada muncung yang tajam. Di sinilah asid akan keluar dan ia dikawal oleh pili. Okey, dikawal oleh pili. Jadi, macam mana kita nak tahu sama ada pili ni terbuka atau tidak? Dia ada satu peraturan di mana kalau pili dia adalah selari dengan muncungnya, maksudnya dia terbuka, cecair akan keluar. Jadi kalau nak tutup macam ni. Jadi memang biuret tidak mempunyai on off dan sebagainya. Sebagai ahli sains, sebagai murid-murid sains, mereka tahu. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat cara membilas pipet. Pipet juga adalah sejenis alat pengukur. Jadi ia juga walaupun dicuci dengan air pipe, ia akan dibilas dengan menggunakan larutan yang diisi. Okey. Sebabnya adalah sama, iaitu kehadiran titisan air di dalam pipet akan mengubah kepekatan alkali yang dimasukkan nanti. Okey. Tetapi yang ketiga lain pula. Dah tahu bila ada tetapi Mira dah tahu dah. Yang ketiga tu lain. Okey. Yang ini adalah kelalangkun. Di sinilah letaknya larutan yang kita nak kaji nanti. Jadi kita akan menyukat dalam kes ni
saya lupa nak cakap, pipet ni ada macam-macam tau. Okey, pipet ni dia ada pipet contohnya dalam kes ni pipet 25 ml. Okey. Ada juga pipet 10 ml. Maksudnya di sini ada tanda meniscus. Pipet 25 ml hanya boleh menyukat sampai 25 ml. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia fix. Okey. Okey, kalau pipet 10 ml, 10 ml je. Jadi dalam kes ni, saya akan menggunakan pipet 25 ml. Okey. Okey. Jadi, dalam kelalangkun nanti akan ada 25 ml alkali. Dan kalau saya bilas dengan alkali, saya akan menambah bilangan mol alkali ke dalam ni. Ya. Jadi yang ini dibilas dengan air Suling. Okey. Okey, itulah dia punya petuanya, cara-cara membilas. Okey, sekarang macam mana nak isi? Okey, saya nak jelaskan tentang bagaimana sesuatu buret itu diisi. Okey, buret ni apabila diapit dengan kelalangkun, dia dibuat daripada kaca. Jadi bila diapit tu dia perlu firm tetapi tak boleh ketat sangat, nanti pecah habis kan. Baik. Jadi dia tak boleh goyang dan dia mesti lurus. Okey. Bila kita mengisi sesuatu buret, kita perlu menggunakan corong turas. Agaknya kenapa ya? Supaya tak tumpah, cikgu. Ya, betul. Dan peraturan yang kedua, bila mengisi, nampak tak dia punya paras tinggi sangat. Maksudnya pelajar tu terpaksa menjengkit untuk tuang. Itu adalah bahaya. Nanti kalau dia salah langkah, dia boleh tumpah atas murid tu sendiri. Nanti rosak baju, muka dan sebagainya sebab asid kan. Jadi seelok-eloknya paras buret ni diturunkan untuk mengisi, atau kaki retot ni boleh diletakkan pada paras yang lebih rendah seperti bangku makmal. Okey, jadi kita akan mengisi. Okey, yang ni boleh cikgu ke cikgu nak turun lagi? Macam tinggi tu. Saya tak isi, saya demo saja. Oh, demo saja. Sebab ini bukan makmal kan. Okey, baik. Kalau makmal kita buatlah kan. Okey. Okey, jadi saya demo je. Saya akan menuang apa tu? Asid. Dan yang penting adalah semasa mengisi, pilih buret adalah tertutup. Jika tidak, cecair yang dimasukkan akan keluar. Baik. Okey. Selepas saya mengisi, saya perlu membuka. Saya minta izin alihkan ni, cikgu. Oh ya. Supaya boleh nampak sikit. Okey, cikgu. Okey. Saya perlu membuka pili ini sedikit untuk membenarkan cecairnya mengalir melalui muncung. Jika tidak, akan ada gelembung. Tapi kalau ada gelembung yang tak hilang, kita boleh jentik sikit dan untuk menghilangkan gelembung. Oh, maksudnya cikgu buka sikit-sikit saja pili tu. Jangan buka terus banyak. Tak boleh. Baik. Okey. Perkara yang seterusnya. Okey. Saya nak tanya. Okey, cikgu tanya saya pula. Okey, cikgu. Kita nak isi sampai tahap mana? Kita nak isi sampai tahap mana ya? Saya rasa kita isi sampai separuh je lah kot, cikgu. Okey, sebenarnya bila kita melaksanakan pentitratan, kita sebenarnya ini adalah investigation, penyiasatan saintifik. Kita tak tahu berapa banyak cecair yang akan kita gunakan. Jadi seelok-eloknya kita letak semaksimum yang boleh. Tetapi soalannya, perlu tak sampai zero, sifar? Letak sebanyak yang mungkin tapi jangan atas sangat. Ya, betul. Okay. Sebenarnya bukan jangan atas sangat. Pernyataannya ialah tidak semestinya sampai sifar. Sebab prinsip yang kita gunakan adalah kita ambil bacaan awal, bacaan akhir untuk mengenal pasti isi padu yang keluar. Jadi no point kita letak pada zero. Itulah dia punya prinsip. Jadi kalau di bawah paras sifar, dah okey dah. Janji kita ambil bacaan ni. Maksudnya tak apalah kalau tinggi sikit kan, cikgu. Sebab tadi saya kata bukan atas dari zero lah ya. Betul. Okey, saya dah faham dah tentang nak isi tu. Okey, cikgu. Itu adalah pengisian buret. Sekarang pengisian pipet. Pengisian pipet, kita perlu menggunakan pengisi pipet. Jadi ini dinamakan pengisi pipet. Dipasang pada mulut pipet. Okey, pasang elok-elok. Okey, kalau kita lihat pengisi pipet ini ada 3 tombol. A, S, E. Okey, untuk menyedut, saya perlu mengempiskan, nampak berbola ni, saya perlu mengempiskannya sambil menekan A. Okey. Jadi, saya akan masukkan muncung pipet ke dalam larutan. Kita tekan dia. Tekan. Bagi dia kosong. Kalau dia kosong, baru dia boleh sedut. Sekarang untuk sedut, kita gunakan S. Okay. Saya tekan.
Nampak larutan naik? Wah. Okey. Satu petua, semasa mengisi pipet, janganlah pegang pipet tu dengan tapak tangan dan sebagainya. Pegang sikit tak apa. Sebab haba dari tapak tangan kita akan menyebabkan pengembangan kaca. Bila kaca mengembang, maka Bacaan kita pun larilah. ya, betul. Wah, ada kesan juga rupanya cikgu kalau pegang guna tangan tu. Okey, baik. Jadi sekarang saya dah masukkan sampai meniskus, tapi saya tak boleh lihat dari sini. Saya kena tengok pada paras mata. Selari. Okey. Setentang dengan mata supaya dia tak ada ralat parallax. Okey, bagaimana memindahkan kepada kelalangkun? Saya akan tekan E. Okey. Bila saya tekan, nampak apa yang berlaku? Keluar cahaya tu kan? Ya. Kita tekan sampai habis. Okey, baik. Oh, itu rupanya setiap fungsi dia. Setiap fungsi A, S dan juga E. Ya. Okey. Okey, selepas tu kita boleh satu lagi saya terlupa nak cakap tadi. Semasa menyedut larutan, kita mesti pastikan pipet sentiasa di bawah paras larutan. Jika tidak, gelembung akan naik. Di bawah paras larutan tu macam mana cikgu? Maksudnya Okey. di bawah. Kalau dia naik atas, dia akan sedut udara. Oh, okey. okey, faham. Okey. Baik. Kalau kita lihat, kalau ada sedikit titisan pada muncung, maka kita sentuhkan saja pada dinding kelalang. Okey. Okey, selesailah pengisian alkali dan ini. Okey. Jadi, ada apa-apa Mira nak tanya sebelum saya beralih ke segmen yang berikutnya? Bila saya tengok cikgu sentuh menggunakan A, okey, S dan juga E, saya teringat yang ini. Adakah konsepnya juga sama cikgu? Ya, konsepnya sama, cuma dia tak ada ASE. Dia terus tekan, merendahkan tekanan dalam getah dan cecair akan naik. Baik. Prinsip dia sama, prinsip tekanan. Prinsip tekanannya sama. Ada anak murid saya ni. Cikgu, terima kasih cikgu. Dapat banyak markah ke cikgu? Ya, markah tinggi hari ini. Okey, markah tinggi. Tapi jangan yakin sangat nanti cikgu dah buat eksperimen tu. ya. Kan cikgu soal tak dapat pula jawab, malu. Okey cikgu, seterusnya untuk eksperimen. Okey, so kita boleh beralih kepada pentitratan. Okey. Untuk membuat pentitratan, langkah pertamanya kita nak ambil bacaan awal. Baik. Okey, sebenarnya kita perlu merekod bacaan awal, bacaan akhir dan Isi padu asid. Betul ke cikgu? Ya. Okey. Sebenarnya apa yang kita rekod ialah bacaan awal dulu, selepas pentitratan bacaan akhir. Okey. Okey. Dan kita akan menolakkan dua bacaan tu untuk mendapat isi padu asid. Okey. Sekarang saya nak ambil bacaan awal untuk biuret ini. Jadi, semasa mengambil bacaan, mata saya mesti sama paras dengan biuret. Jadi, bacaan yang saya nampak di sini adalah 4.00. Boleh tak Mira rekod? Boleh cikgu. Saya tulis 4.00 tu dekat mana cikgu? Okay. Bacaan awal di ruang bacaan kasar. Bacaan kasar. Okey, Ya. 4 titik. Okey. Kosong. Okey. Okey cikgu. Jadi saya dah rekod, sekarang saya boleh teruskan dengan pentitratan. Sebelum saya melakukan pentitratan, saya mesti pastikan semuanya dalam keadaan baik sebab tidak boleh diganggu. Baik. Semuanya okey. Okey. Cikgu, kalau sebelum tu, kalau boleh saya tanya cikgu, bacaan kasar 1, 2, 3 ni apa cikgu? Oh, tu adalah soalan yang sangat-sangat baik. Okey. Bacaan kasar ini adalah sebenarnya penyiasatan. Maksudnya kita tak tahu apa result eksperimennya nanti. Jadi, bacaan kasar ini adalah seperti percubaan. Kali pertama kita buat, kita dah boleh agak-agak, lebih kurang inilah nilai isi padu yang akan keluar. Jadi kita akan mengulangi eksperimen dan kali kedua kita dah tahu di mana kita nak slow down, kita lebih berhati-hati. Dan kenapa ada 1, 2, 3, kita akan melakukan eksperimen ini sebanyak 3 kali dan nilai isi padu purata akan diambil. Okey, boleh cikgu. Okey, sekarang kita ambil bacaan yang pertama. Betul cikgu? Bukan. Kita akan buat bacaan akhir. Bacaan akhir. Okey. Sebab ini adalah satu set pentitratan untuk bacaan kasar. Okey. Bacaan pertama maksudnya kali kedua saya ulang semula the whole experiment. Okey. Boleh cikgu. Untuk bacaan akhir. Okey, sekarang kita nak kenal pasti bacaan akhir. Cuma ada satu step yang saya belum buat. Apa dia? Apa step tu ialah untuk 3 titis penunjuk. 3 titis ya. Ingat 3 titis. Okey.
Okey. Saya ambil penitis metil jingga. Untuk hari ini kita gunakan penitis metil jingga. Dan Kita titiskan. 1, 2, 3. 3. And we are ready for the titration. Okey, sebelum kita memulakan titration, satu peraturan. Semasa memegang buret tak boleh dipegang dari arah pilih sebab kalau yang ini kita tidak dapat mengawal dengan baik, mungkin tertarik buret, mungkin pecah. Okey. Cara yang betul datang dari arah berlawanan pilih. Pegang dari belakang. Baik. Pegang dari belakang, maka kita boleh mengawal pilih tu dengan teliti. Okey. Sebab kita nak mengeluarkan drop by drop, titis demi titis. Ingat tu, satu peraturan. Tadi cikgu kata ingatkan peraturan apa? Okey cikgu. Teruskan cikgu. Okey, sekarang tibalah masanya untuk pentitratan. Tajuk kita banyak build up dari awal, baru nak buat pentitratan. Jeng, jeng, jeng. Are you ready? Ready, teacher. Okey, anak-anak murid, bersiap ya? Okey, sekarang saya nak buat pentitratan. Semasa kita buat pentitratan, biarlah kita dalam keadaan yang relax. Jangan macam stres, pegang, jauh sangat. Okey? Relax. Okey. Sambil mengeluarkan asid, kita perlu memusarkan ke lalang kon. Slow-slow cikgu. Ya, Okey. slow saja. Okey. Kemudian. Kita keluarkan titis demi titis. Okey. Sampai bila cikgu? Sampai bertukar warna ke? Okey, kita dah nampak sedikit perubahan warna merah. Jadi kita akan stop masa tu sebab dah nampak merah-merah kan. Kita perlu memusarkan untuk mencampurkan larutan supaya bertindak balas dengan lengkap di dalamnya. Barulah kita masukkan step yang berikut. Okey. Titis yang berikut maksud saya. Okey, nampak tak? Setiap kali saya tambah macam ada merah-merah sikit. Betul cikgu. Jadi kita goncang sehingga dia bertindak balas tepat. Okey. Dia kena buat slow-slow ke cikgu? Kalau macam saya yang tak sabar ni, saya terus nak tuang banyak-banyak, boleh tak cikgu? Nanti tak jadi terlepas takat akhir, maksudnya kita nak yang titis akhir. Satu titis tu menukarkan warna kan? Okey. Itulah keistimewaan saintis-saintis zaman dulu. Nampak tak Mira? Semua saintis dahulu macam tak sikat rambut kan. Macam agaknya dia tak ada masa. Dia buat ni eksperimen cikgu. Dari pagi sampai malam dia buat eksperimen je. Okey, baik. Sementara cikgu tengah mencari warna bertukar warna merah tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, sekarang ni cikgu kita dah berada di segmen yang terakhir. Tadi cikgu dah bagi bacaan awal dia, iaitu 4.00. Seterusnya cikgu untuk bacaan kasar, untuk bacaan akhir pula. Okey, kita dah dapat ya endpointnya takat akhir. Jadi bacaannya saya dapat 15.20. Cuba Mira kirakan berapa isi padunya? Kalau nak kira isi padu ni cikgu, formula dia hanya tolak sahaja ke? Ya, betul. Tolak sahaja. Okey, kalau tolak sahaja akan dapat 11.20. Cepatnya, ini human calculator ni. Bagusnya Mira. Wow, betul belajar Saya ni nak cikgu. anak murid macam Mira. Dan macam cepat dia cikgu. Okey. Jadi sebenarnya saya nak tekankan sedikit tentang perekodan bacaan buret. Bacaan buret mesti ada 2 tempat perpuluhan. Di mana tempat yang kedua adalah sifar atau 5. Okey, cuba lihat kes yang pertama. Kes yang pertama bacaannya adalah Okey, kes yang pertama bacaannya adalah tepat-tepat meniskusnya, iaitu paras bawah tu adalah tepat-tepat pada 20. Jadi bacaannya menjadi, ini adalah sampel 20.00. 2 tempat perpuluhan. Manakala dalam kes yang kedua, ini adalah 14. Okey, sebenarnya adalah 14.0 tapi dia terlebih sikit. Maksudnya paras meniskus antara 2 tanda senggatan. Jadi ini adalah seperti separuh. Maka bacaannya menjadi 14.05.
5. Jadi tempat perpuluhan yang kedua hanya 0 atau 5. Okey. Jadi sebenarnya kita telah pun selesai dengan pentitratan. Jadi sebenarnya kita akan perlu mengulangi sebanyak 3 kali, tapi 3 kali tu kena tepatlah. Sebab tadi hanya bacaan kasar, kita buat percubaan sahaja. Okey, jadi kita akan buat di makmal. Tetapi di sini keadaan yang tak seberapa kerana ini bukanlah makmal. Betul. Tindak balas ini hanya boleh dilakukan di makmal sahaja. Ya. Baik. Tapi tak apa, bacaan kasar kita dah dapat dah 11.20 kan cikgu? Ya, betul. Baik. Okey cikgu, ada ruang masa yang agak terhad ni cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk murid-murid yang berada di rumah. Silakan. Okey, sebenarnya eksperimen ini walaupun dah ada prosedurnya di dalam buku, langkah-langkah tertentu tidak tercatat dalam prosedur. Jadi adalah penting bagi murid menggunakan langkah-langkah mengikut apa yang cikgu arahkan, contohnya cara membilas, cara mengukur dan sebagainya. Sebenarnya cikgu marah, cikgu suruh buat bukan sebab salah, bukan sebab cikgu marah, cikgu sebab disiplin, tidak. Ini adalah ia akan menjejaskan keputusan eksperimen sekiranya tidak diikuti. Betul. Macam cikgu katalah, cikgu marah bukan sebab tak betul ke apa kan. Kita nak pastikan murid-murid tu betul-betul dapat jawapan yang tepat. Okey, cikgu, tadi kan cikgu kata untuk dapatkan keputusan 1, 2, 3 ni kena ulang semula proses tu kan cikgu. Tadi yang pertama tu mengambil masanya taklah lama sangat kan cikgu, sekejap saja. Tapi kan kalau contohlah saya ulang-ulang kan tak dapat warna tu kan macam susah je. Jadi macam mana cikgu nak kena buka besar sikit ke, pilih tu ke, macam mana? Untuk bacaan pertama yang jitu, kita boleh lajukan bahagian awal sebab kita dah ada anggaran. Kita dah tahu cecair yang perlu keluar adalah lebih kurang 11.20. Jadi kali pertama yang kita buat untuk eksperimen yang jitu, bahagian awal tu kita boleh laju sikit. Jangan laju seterusnya. Bila dah sampai ke takat akhir, sebelum 10 tu kita dah slow down. Drop by drop. Setitis, goncang, setitis, pusarkan dan kita lihat. Itulah untuk kejituan. Jadi kita kena gunakan 3 bekas yang berbeza lah kan cikgu? Ya, 3 bekas yang berbeza. Maksudnya saya perlu cuci radas ni, saya perlu tambah asid dan saya akan buat 1 set pentitratan yang baru untuk bacaan pertama. Lepas tu 1 set pentitratan yang baru untuk yang kedua dan yang ketiga. Wow, ingatkan dah guna 1 tu tak ada boleh tambah lagi tak kena ulang balik proses tu. Betul. Dan proses tu pun kena basuh juga bekas tu kan cikgu? Ya, setiap kali kena ikut prosedur membilas dan sebagainya. Baik, itulah sedikit yang cikgu kongsikan. Dan juga kena ingat yang eksperimen ni pun sensitif kan cikgu? Tak boleh ada terkena air suling ke, penambahan elemen-elemen luar kan nanti tak jadi. Ya, sebab melibatkan kepekatan. Betul. Okey, itu kita dah faham dah tentang perubahan warna dan sebagainya. Mungkin sedikitlah saya tanya cikgu lagi sedikit sebelum kita akhiri ni kan. Apa cikgu punya nasihat ataupun pesanan kepada murid-murid di luar supaya faham kepada kimia ni, suka pada kimia ni. Yang kimia ni tak susah pun, senang je sebenarnya. Macam mana cikgu nak bagi kepada murid di rumah? Sebenarnya saya nak sarankan kepada murid, kimia ni apa yang murid ingat ialah kimia tu adalah zarah tak nampak. Sebenarnya dia ada 3 komponen. Dia ada teori, dia ada eksperimen dan bila kita buat eksperimen, murid kena mengambil iktibar untuk belajar apa konsep di sebaliknya. Sebab bila cikgu suruh buat, kita jangan buat je. Ambil tahu apa konsep di sebaliknya. Itu dinamakan sebagai pengetahuan konseptualnya. Pembelajaran bermakna. Maksudnya faham apa yang kita buat. Betul. Bila kita faham, benda yang tak nampak iaitu atom, zarah, semuanya kita faham dengan lebih baik. Baik, itulah dia perkongsian daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya suka ayat cikgu Lasu. Cikgu kata jangan buat sahaja tapi kena faham apa yang kita buat. Kena faham dulu. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah. Ya cikgu? Ya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada pengetua sekolah saya, Puan Hajah Zarinah binti Mat Hassan dan penolong kanan kurikulum Puan Hajah Roslina binti Abdul Rahman dan juga semua warga SMK Dato' Abu Bakar Baginda yang telah membantu saya, memberi sokongan secara langsung ataupun tidak langsung. Wah, itu dia sedikit pesanan ringkas. Sweet sangat. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi esok dengan subjek dan guru yang lain pula. Bye. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you.
TV KPM